Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda menyatakan tentang kekekalan azab ataupun nikmat di dalam syurga serta azab di dalam neraka. Qala Rasulullah SAW, "Idza sara ahlul jannah ila al-jannah wa ahlun nar ila an-nar." Ataupun hadis sebelum daripada itu. Amma ahlun nar alladhina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yamutun wa la yahyawna wa la yahyawna. Adapun penghuni neraka yang mana mereka penghuni kekalnya, sesungguhnya mereka tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula akan hidup. Tak mati dan tak hidup, sebagaimana yang telah kita jelaskan sekejap tadi. Hadis yang kedua, Nabi SAW sebut, "Idza sara ahlul jannah ila al-jannah." Apabila penghuni syurga masuk ke dalam syurga. Penghuni syurga masuk dalam syurga, masuk semua tadi. Wa ahlun nar ila an-nar. Kemudian penghuni neraka masuk dalam neraka. Bila dah masuk setiap ahli ke tempat dia, maka Allah Ta'ala nak nyatakan kekal keberadaan dia. Wallahu Ta'ala alam. Maksudnya mungkin selepas ahli syurga yang kita kata masuk neraka dulu, masuk syurga boleh jadi. Nah, wallahu Ta'ala alam. Tapi selepas ahli syurga masuk dalam syurga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka. Perbincangan soal masuk syurga, soal gapo semua, apakah masuk neraka dulu dan sebagainya. Baik, akidah kita mempercayai perkara tersebut, bahawa orang yang ahlul kabair, orang-orang yang berdosa besar, mereka tidak kekal di dalam neraka buat selama-lamanya. Mereka diazab sekadar dosa mereka dan kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Itu akidah keimanan kita, bahawa ahlul kabair dia bukanlah duduk di antara syurga dan neraka, satu tempat di antara dua tempat. Tidak. Dia akan diazab sekadar dengan dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Itu akidah kita. Baik. Jadi bila ahli syurga yang kekal dah masuk syurga, dan bila ahli neraka juga yang kekal dalam neraka masuk neraka. Jadi ahli syurga ni maksud kita katakan ahli syurga yang kekal, maksudnya dia dah masuk tu tak keluar. Dan juga ahlun nar, ahli neraka yang masuknya dah tak keluar. Bila dah masuk ahli syurga ke dalam syurga dan ahli neraka, penghuni neraka ke dalam neraka, ji'a bil maut, maka didatangkan dengan mati. Datanglah mati itu. Hatta yuj'alu bainal jannati wan nar, maka dia diletakkan di antara syurga dan neraka. Syurga dan neraka. Disebut dalam riwayat yang lain, maka dia didatangkan dalam bentuk seperti kibas. Didatangkan dalam bentuk seperti kibas antara syurga dan juga neraka, di tengah-tengah. Kemudian thumma yunadi munadi ya ahlil jannah. Kemudian dipanggil oleh seorang pemanggil, wahai ahli syurga. Dan dipanggil pada ahli neraka, wahai ahli neraka. Kemudian dalam riwayat yang lain ma'azun, maka mereka pun saling mendongak-dongak. Dalam riwayat yang tidak ada dengan kita pada malam ini, maka dipanggil, ahli syurga dipanggil dan ahli neraka dipanggil. Maka mereka saling mendongakkan kepala mereka, nak tengok apa yang keadaan apakah yang menyebabkan mereka ni dipanggil. Maka dalam keadaan mereka mendongak kepala mereka, tengok rupa-rupanya ada satu binaan atau satu binatang seperti kibas, lalu
disembelih binatang tersebut. Maka itulah kematian yang disembelih akhirnya di antara syurga dan juga neraka. Bila sembelih maka disebut la maut. Ya ahlal jannah la maut. Wa ya ahlan nar la maut. Wahai ahli syurga, tak ada dah mati. Wahai ahli neraka, tak ada dah mati. Nak apa lagi? Maka fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim. Maka bertambahlah bagi ahli syurga, bertambah-tambahlah kegembiraan bagi mereka. Fayazdadu ahlul jannah farahan ila farahihim. Maksud dia dah gembira dah duduk dalam syurga ni, masya-Allah. Dengan nikmat yang banyak, dengan keistimewaan, dengan kemewahan, dengan kesenangan, makan, minum, pakai dan sebagainya, tiba-tiba mati tak ada. Kita alhamdulillah, maka bertambahlah kegembiraan di atas kegembiraan mereka. Tengah-tengah seronok kata okey, mainlah sepuas-puasnya, tak ada masa tamat tempoh. Mula-mula kita kata kita ada masa 1 jam ya main. Tengah-tengah main, tiba-tiba kata okey, kau mainlah sepuas-puas yang kamu nak main, sampai bila kamu nak main tak ada masalah. Bukankah kita bertambah kegembiraan selepas kegembiraan kita bermain? Bila dikhabarkan bahawa kita akan bermain untuk selama mana masa yang kita nak. Maka dalam syurga farahihim dah ada dah. Dia dah gembira dah masuk syurga dengan nikmat dia. Daripada awal lagi yang kita sebut tentang minum daripada telaga Nabi, kemudian masuk dalam syurga dengan pohon-pohon, dengan nikmat-nikmat, dia dah gembira dah. Tiba-tiba dipanggil mereka, tengok disembelih kematian. Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim. Maka bertambahlah bagi ahli syurga, penghuni neraka syurga, kegembiraan ke atas kegembiraan mereka. Wa yazdadu ahli nar hazanan ila huznan ila huznihim. Dan bertambah-tambahlah bagi ahli neraka kesedihan ke atas kesedihan mereka. Sedih tak boleh nak kata dah. Ibarat kata, bila duduk dalam azab, tiba-tiba aku ni tak mati buat selama-lamanya. Maka itulah kenikmatan seatas kenikmatan, dan juga azab di atas azab. Azab di atas azab, iaitu tak mati. Rupa-rupanya dia adalah nikmat antara yang terbesar, iaitu nikmat tak mati. Itu nikmat. Sebahagian daripada nikmat syurga tak mati, dan sebahagian daripada azab neraka juga tak mati. Maka sifat kekal itu sebahagian daripada nikmat bagi ahli syurga, dan sebahagian daripada azab bagi ahli neraka. Bila dia sembelih tu, maka dia pun bertambahlah kesedihan bagi penghuni neraka, dan bertambahlah kegembiraan bagi penghuni syurga. Wa fi lafdhin kullu khalidin fima huwa fihi. Maka dikatakan kullu khalidin fima huwa fihi. Setiap kullun khalidun, setiap itu, setiap orang, maka dia kekal dalam apa yang telah dia berada. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat yang lain, thumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Surah Maryam ayat 39. Maka Nabi kata, anzirhum, berilah peringatan mereka, yaumal hasrah, pada hari penyesalan. Bila hari penyesalan? Bila Nabi baca ayat ni selepas Nabi cerita tentang neraka tadi. Maksud bila disembelih tu menyesal tak sudah-sudah, tak ada dah jalan keluar. Bila dah sembelih mati tu,
Dia berasa kita ni kalau kita sakit, jalan terakhir kita rasa mati. Sebab tu baru ni kita tengok ada orang sampai peringkat bunuh diri. Sarjan ke constable yang mati tembak diri sendiri. Dekat Shah Alam. Manusia ni bila dia tak ada jalan keluar, sebab kita kata tadi di sebahagian daripada azab, manusia bila duduk dalam derita, tak ada jalan keluar, pilihan terakhir mati. Betul tak? Jalan terakhir, bila dia dah tak ada jalan nak keluar daripada masalah, dia pilih untuk mati. Ada orang gantung diri sendiri, ada orang terjun laut, ada orang tembak diri sendiri, ada orang minum racun, ada orang minum ubat Panadol lebih, ada orang makan dadah secara berlebihan. Maka manusia ini menganggap kematian adalah jalan keluar, walaupun jalan itu tidak diredai oleh Allah. Allah Ta'ala tak redha seorang manusia menghabiskan riwayatnya dengan diri dia sendiri. Tak boleh, haram. Maka dia diazab alam akhirat. Tetapi nak menceritakan kepada kita betapa manusia melihat kematian itu sebahagian daripada jalan keluar. Pernah ada aksiden. Kawan ustaz dulu, aksiden, dia bawa kereta, aksiden dengan nazar. Masa tu nazar baru, mati di tempat kejadian. Bila sembang-sembang dengan orang yang menyaksikan jenazah tu, darah keluar hidung, telinga, ikut kepada postmortem bedah siasat hospital tu, anggota dia banyak patah rusuk, patah tangan, luka dalam. Orang kata padan dah, dia mati. Kalau dia tak mati, hidup dia lagi seksa. Macam kisah Nurul Ain kan nama dia, Nur Ain, yang ditikam dengan bayi dia masih ada dalam kandungan, kemudian disimbah asid 70%, bahagian tubuh dia melecur lah. Simbah asid dekat mana? Dekat Johor. Mana? Jadi dia koma beberapa hari. Kita kata kalau dia hidup pun seksa dia, azab. Dia koma beberapa hari. Bila dia mati, maka itulah jalan keluar yang terbaik bagi dia. Kalau dia hidup, yang aksiden tadi, orang kata kalau dia hidup lagi parah, lagi susah dia. Pasal apa? Patah sana, patah sini dengan luka dalamnya, maka lebih seksa dia hidup daripada dia mati. Macam juga cerita Nur Ain tadi. Bila orang sebut dah koma berapa hari, dengan muka dia bengkok, tak sedap kata, terbakar, tak nampak wajah asli, dengan kesan tikaman yang banyak. Kalau Allah Ta'ala hidupkan dia, maka bertambah seksa hidup dia. Jadi jalan keluar kematian adalah sebahagian daripada jalan keluar. Nak keluar daripada neraka, bila duduk dalam neraka, nak keluar daripada neraka mustahil. Tak boleh keluar dah. Jadi mungkin dia rasa, kalau aku mati boleh lebih baik daripada kena bakar. Tiba-tiba dalam keadaan tersebut, Allah Ta'ala matikan kematian. Maka sebab tu kita kata, Nabi kata, wa yazdadu ahlun nari huznan ila huzni. Maksudnya bila dah mati, maka tak ada jalan keluar. Hatta jalan keluar yang terakhir daripada neraka tak ada. Kita dah azab, rasa kalau aku mati pun tak apa. Tapi bila mati pun tak ada sekecil-kecil jalan keluar. Wa ma hum bi kharijina minha. Dia takkan keluar daripada neraka, dan dia tidak akan rasa mati yang menyebabkan dia tidak merasakan nikmat azab neraka. Tak ada. Maka itulah sifat kekal, azab dan juga nikmat di alam akhirat. Sebab tu Nabi kata, selepas tu Nabi baca, wa anzirhum yaumal hasrah, maka berilah peringatan dengan hari penyesalan. Idh qudiyal amr, di mana apabila diputuskan semua urusan. Wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, dalam keadaan manusia atau mereka itu dalam keadaan lupa, lalai, dan mereka tidak beriman dengan perkara tersebut. Jadi bila kita dah tahu ni, sememangnya ni peringatan kepada ustaz dan juga adik-adik sekalian,
bila kita dah baca perkara-perkara berkenaan dengan lagu ni, maka bertambah-tambahlah doa kita bahawa ya Allah, kurniakanlah kami di syurga. Pasal kita tahu masuk syurga kekal buat selama-lamanya. Lebih hebat, lebih nikmat daripada orang yang dapat kerja. Lebih nikmat daripada orang yang dapat rumah. Lebih nikmat daripada orang yang dapat pasangan hidup. Lebih nikmat orang yang dapat seluruh dunia dan seisinya. Dan dia kekal buat selama-lamanya. Kita pun bertama-tama, ya Allah, aku pohon kepadamu, biarlah aku menjadi sebahagian daripada ahli syurga. Dan bila kita tahu azab neraka kekal juga buat selama-lamanya, yang mana tidak ada jalan keluar, sama ada nak keluar dengan hidup ataupun nak keluar dengan kematian, kedua-duanya tak ada jalan. Duduklah kamu di dalam tu, wahai penghuni neraka, buat selama-lamanya. Nak terbakar, kau nak hancur, kau nak meletup ke, tak mati buat selama-lamanya. Maka dia tidak ada jalan keluar daripada neraka. Sama ada keluar daripada azab ataupun keluar dengan kematian. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kita semua diberi nikmat anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di dalam syurga, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dan menyelamatkan kita daripada azab neraka. Sesungguhnya sifat kekal ini kadang-kadang ataupun digambarkan antara dua. Bagi penghuni syurga dia adalah nikmat, dan bagi penghuni neraka dia adalah azab. Kekekalan, sesuatu yang abadi, semua manusia nak. Tapi bila duduk dalam syurga, sesungguhnya dia tak nak. Kita kalau kena nak hidup lama, buat selama-lamanya, semua kita nak. Tapi kalau duduk dalam azab, tak ada manusia yang nak duduk lama dalam azab. Dan itulah sifat yang digambarkan oleh Nabi terhadap ahli neraka. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita banyak-banyakkanlah berdoa, dan doakan sahabat-sahabat kita juga, dan ustaz-ustaz dan juga guru-guru kita. Mudah-mudahan mereka juga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada azab api neraka. Seasas pada itulah dulu perkongsian pada malam ini. The last day will come, it's judgment day. The last day will come to stand before Allah. The last day will come, it's judgment day. The last day will come to stand before Allah. Mankind be aware, hard is the last day. Mankind be aware, hard is the last day. The last day will come, it's judgment day. The last day will come to stand before Allah.